Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-a'immatil ghurril mayamin, amma ba'd. Para pelajar, hadirin hadirat, para penonton, para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Bersambung kuliah kita pada pagi ini dalam kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari rahimahullahu taala, dan kita itu dah bincang perenggan yang ke-8. Ya. Dia kata, ketahui olehmu semoga Allah merahmati kamu, Islam ini seorang hamba itu tidak lengkap sehinggalah dia menjadi seorang pengikut, membenarkan, menyerah diri. Ya. Jadi kita kena yakin bahawa Islam yang telah sampai kepada kita dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum adalah Islam yang sempurna, agama yang hak, dan kita kena menyerah diri dan membenarkan. Ini adalah esensi makna kita menjadi seorang Muslim. Muslim itu adalah orang yang menyerah diri, orang yang to surrender himself to God Subhanahu wa taala, yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita nak masuk perenggan yang ke-9. Ya, dia kata, wa'lam rahimakallah annahu laysa fi sunnati qiyas wa la yudghabu laha al-amthal wa la tuttaba'u fiha al-ahwa wa huwa at-tasdiq bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala syarhin wala yuqalu lima wa kaif. Ketahuilah semoga Allah merahmati kamu bahawa tidak ada qiyas dalam sunnah. Tidak dikemukakan baginya perumpamaan dan tidak diikuti hawa nafsu pada urusannya. Sebaliknya sunnah itu merupakan pembenaran terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak dipersoalkan bagaimana dan tidak dipinta penjelasan. Tidak sepatutnya ditanyakan mengapa dan bagaimana. Baik. Ayat ni kita kena faham betul-betul maknanya. Kerana kalau salah faham, kita tak jadi salafi, ya. Jadi talafi. Jadi orang yang musnah. Macam apa? Ada mamat sekor tu. Kan? Duk kutuk Imam Abu Hanifah. Itu kerana terlalu bongok lah tu. Kan? Baca kitab tapi mathaluhu kamathalil himari yahmilu asfara. Mathaluhum kamathalil himari yahmilu asfara. Ya. Macam kitab macam keldai bawa kitab. Tak faham apa. Macam orang Yahudi baca kitab. Tak faham latar belakang cerita, tak faham penjelasan. Ya, baca kitab, berkata kitab ulama salah memanglah. Kalau kitabullah Al-Quran pun boleh disalah fahami oleh golongan khawarij. Ya, kitabullah, kalamullah. Hadis-hadis Nabi SAW pun orang boleh salah faham. Ini kan kalam ulama, manusia biasa, basyarun yusibu wa yukhti. Mestilah kena berhati-hati. Sebab tu kita dalam kita Syarh Sunnah Al-Barbahari ni, kita teliti apa yang betul, apa yang tak betul, kita bawa ihtimalat, kita cari uzur bagi muallif, dan kalau tak ada uzur dah apa semua, kita kata dia salah, kita rad dia. Tak ada masalah. Jangan jadi orang Yahudi pegang kitab Talmud. Kan? Orang Yahudi percaya kitab Talmud, perkataan ulama mereka setara dengan kalam, bahkan lebih tinggi daripada Tanakh, lebih tinggi daripada Taurah mereka yang dia sebut Tanakh. Ya. Jadi kita jangan jadi perangai macam orang Yahudi. Baik.
Dan perkataan yang Musannif Al-Barbahari sebut pada perenggan ke-9 ni hak, betul. Dan ada cara fahamnya yang sahih, yang dia nak maksudkan. Ya. Setengah orang walaupun depa syarah kitab Syarh Sunnah ni, depa terima bulat-bulat telan. Tak ada dah nak penjelasan. Kalau kita tengok syarah depa bukan macam syarah, macam ulang baca balik ya. Tak betul lah. Kan? Kalau you just nak ulang baca balik, you buat majlis bacaan je lah. Kan? Ni dia syarah pun just macam repeat the same sentences in a new way ataupun dalam bentuk baru je. Tak ada penjelasan, tak ada mengupaskan, tak ada membincangkan betul ke tak betul apa yang dia cakap, apa dalil dia. Itu tidak. Itu bukan cara kita belajar kitab kalam ulama. Ya. Jadi dia kata ketahuilah, wa'lam. Ketahui di sini maknanya percayalah, i'tiqadlah, jadikanlah ia pegangan. Semoga Allah merahmati kamu, ni doa daripada beliau. Macam juga yang atas. Bahawa sesungguhnya annahu laisa fis sunnati qiyas. Bahawa tiada pada sunnah itu qiyas. Apa makna tidak ada pada sunnah qiyas? Jadi adakah Syekh Al-Barbahari kita ni menolak qiyas dalam hujjah? Kita tahu dia Syekhul Hanabilah. Dan Hanabilah antara yang berhujjah dengan qiyas. Dan mereka membahaskan topik qiyas dengan begitu luas. Ya. Yang menolak qiyas yang khafi itu ialah Zahiriyah. Jadi di sini kita nak kena bentangkan apa dia qiyas yang dia maksudkan di sini. Ya. Apa makna qiyas? Qiyas ni ukuran. Buat anggaran, ukuran. Itu makna qiyas dari segi bahasa. Qiyas. Membuat ukuran. Membuat anggaran. Membuat sukatan. Itu makna qiyas. Qiyas ni adalah ukuran, sukatan, anggaran. Dan bahasa kita, secara istilahnya kita sebut analogi. Membuat analogi. Membuat perbandingan. Orang Melayu kata kiasan. Bahasa berkias. Itu dia lah tu. Kan? Bahasa berkias. Bahasa berkias. Ni dia tak direct. Tapi kita kena faham dengan cara memahami analogi. Kias. Bahasa cakap berkias. Berkata. Kias tu, kias inilah diambil daripada perkataan qiyas inilah. Qaf, ya, alif, sin. Qiyas. Kan? Bila buku kita ni dia heja kias. KIAS ni anda kena check dalam dalam belum sempat semak lagi dalam Dewan, dalam Kamus Perdana, apakah ejaan. Tapi kalau kata sepatutnya dikekalkan dengan Q lah. Kekalkan dengan Q. Ini kita kena renung juga bahasa orang-orang bahasa Melayu ni. Ya. Mereka kena renungkan juga apa yang disebut oleh Buya Hamka rahimahullah ta'ala dalam kenang-kenangan di Malaya itu. Tentang masalah bahasa. Nak menukar bahasa supaya nak menjauhkan bahasa Melayu daripada bahasa Arab. Ini gerakan yang memang ada. Ya, di Indonesia telah dibuat, di Malaysia juga ada usaha itu. Ya. Jadi mereka tidak mau iktiraf sejumlah huruf. Mereka kata orang Melayu tak boleh sebut. Bahkan mereka tak mau sebut huruf, mereka sebut huruf. Mereka kata orang Melayu tak ada huruf fa. Fa tak ada fa. Mereka kata ya huruf fa ya. Kan? Ini tak betul lah. Tak betul. Ya. Especially golongan yang nak perjuangkan bahasa Jawa lah. Kan? Bahasa Al-Quran mesti dikekalkan. Bahasa Arab, istilah-istilah. Sebab itu Syekh Ismail Al-Faruqi rahimahullah ta'ala dalam gerak kerja Islamisasi dia ada buat satu gerakan nama dia
Islamic English. Islamic English tuan-tuan dan puan. Mengislamkan bahasa English, Islamization of the English language. Ya, dan ini juga disebut oleh Syed Ahmad Naqil atas bahawa bahasa itu perlu di-islamisasikan. Ya, jadi islamisasi itu bukan sahaja kerana kita manusia hayawanun natiq, kehidupan yang berbicara, bercakap. Apa yang kita bercakap itu melambangkan apa yang kita percaya dan i'tiqad. Kan? Jadi sepatutnya kita nampaklah kesan bila kita orang Islam, kita menerima sejumlah istilah, sejumlah perkataan yang dimasukkan ke dalam bahasa yang kita tuturkan. Sebagai seorang yang mungkin bahasa ibundanya adalah English, dia kena iktiraf kataan-kataan seperti salah, saum, zakah, ya. Daripada dia sebut giving alms, dia sebut giving zakah. Daripada sebut dia kata I'm performing my prayer, baik-baik dia sebut I'm performing my salah. Sebagai misalnya. Kan? Itu lebih cantik. Bukanlah kita kata salah. Tapi dan nak jaga bila sebut salah, biar ejaan walaupun dalam bahasa Inggeris kita ada ejaan gaya bahasa kita. Jadi demikian juga dalam bahasa Melayu pun kita menggesa. Janganlah diubah-ubah lebih-lebih sangat. Ya, kena iktiraflah huruf-huruf. Kita pinjam kataan daripada bahasa Melayu, banyak pinjam daripada bahasa lain dan kita tak ubah pun. Ya, kenapa tiba-tiba bahasa Arab kita teringin nak ubah? Konon-kononnya supaya lebih sesuai dengan lidah Melayu. Dah orang Melayu dah boleh sebut bahasa Arab dengan elok. Kita berapa kali dah kita johan tilawah Al-Quran, peringkat antara bangsa dengan markah fasahah yang agak tinggi, mengalahkan fasahah orang Arab. Jadi lidah kita ni dah Tuhan bagi dah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah dah memang mudahkan orang Islam untuk sebut bahasa Arab, bahasa Tuhan. Jadi kita kena kekalkan. Kalau kita buat ejaan macam kias, K ni orang tinggal kias, disebut kias. Bukan kias, qiyas. Kan? Dia sebut kias, tak betul lah. Walaupun memanglah kalau kias dalam bahasa Melayu, bahasa kiasan, itu pun kalau tengok ejaan Jawi, dia tak tulis kaf, tulis qaf. Kan? Maksudnya bahasa kiasan. Jadi ni benda-benda macam ni kita kena teliti, ya. Baik, balik cerita asal kita ni. Dia kata laisa fi sunnati qiyas. Apa makna? Jadi qiyas adalah salah satu daripada hujjah syar'i yang telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala dan digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum untuk memahami kalam Allah taala dan mengeluarkan hukum daripada kalamnya. Ya. Allah Ta'ala kata fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah peringatan, ambillah i'tibar. Jadi qiyas adalah i'tibar. Dan qiyas secara asal telah diterima secara ijma'ul ummah bahawa ia sebagai salah satu dalil syar'i. Tetapi qiyas ini berada pada martabat yang keempat. Ya, daripada qiyas yang dalil-dalil yang disepakati Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Ini adalah usul syara', usul fiqh. Ini adalah dalil-dalil syara', dalil fiqh, dalil-dalil agama Allah Subhanahu wa taala terbahagi kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Al-Quran, Ijma' dan Qiyas, Al-Quran, Sunnah dan Ijma' biasanya disebut sebagai dalil khabar, dalil naqli. Ya. Manakala Qiyas disebut sebagai dalil aqli. Ya. Disebut sebagai dalil aqli, dalil akal. Kerana Qiyas ni kita menggunakan kefahaman akal kita. Dan maksud Qiyas di sisi fuqaha ialah menghubungkan furu' dengan asal pada hukum. Menghubungkan furu' dengan asal pada hukum kerana bersamaan illah.
Apa maksudnya? Kita ada perkara baru yang jadi di zaman kita ini tahun 2023, 2022, ada satu kes baru, ya, yang kita tak jumpa hukumnya secara nas, tidak disebut secara nas, ya, dalam Quran atau sunnah atau ijma', ya. Maka kita kena cari hukum yang telah sabit dalam Quran, sunnah atau ijma' yang sebab hukum itu datang mempunyai sebab yang sama dengan kejadian yang berlaku yang baru di zaman kita ini. Ya. Sebagai misalnya, contoh apa? Hari itu COVID, kan? Apa nama, solat jemaah ditangguhkan, tidak ada. Solat Jumaat pun tak ada. Ya. Kejadian COVID ni baru. Di zaman kita, zaman Nabi memang tak ada COVID. Kan? Zaman salaf tak ada COVID. Tapi kita cari dalam hukum zaman salaf itu, ada tak kejadian yang nak sama macam COVID yang menyebabkan mereka meninggalkan jemaah di masjid, meninggalkan sembahyang Jumaat, tidak berhimpun. Kan? Bila kita cari, kita dapati ada. Para ulama mengatakan dalam hadis Nabi SAW, Nabi hujan lebat selut. Ya, dalam satu musafir hujan selut. Nabi suruh muazzin kata, ala sallu fi rihalikum. Semayanglah kamu di tempat khemah masing-masing. Ya. Kalau hujan lebat selut pun Nabi suruh semayang di rumah, tak payah main semayang jemaah. Semayang di tempat masing-masing, tak perlu jemaah di satu kawasan. Ya. Bukan tak jemaah langsung, jemaah di rumah lah maksud kita, kan. Apatah lagi bila datang penyakit berjangkit. Ya. Nabi kata, la yuridu mumridun ala musih. Jangan dibawa orang sakit mai kepada orang sihat. Kerana penyakit berjangkit, sihat tak berjangkit. Ya. Ada larangan. Maka di sini kita dapat hukum bahawa boleh, bahkan disuruh oleh syarak dalam situasi tersebut kita bertafarruq, kita berpecah-pecah. Jangan duduk berkumpul-kumpul. Berkumpul di masjid, di surau, di shopping mall, di tepi jalan, duduk bersembang. Tak boleh. Untuk mengelakkan perkembangan penyakit wabak. Kan? Bahkan Nabi datang dalam hadis, Nabi melarang kita masuk ke negeri yang ada ta'un. Di sini dalil bahawa bolehlah kerajaan melarang kita keluar negara, pergi negara tertentu, termasuk negara yang kita perlu buat padanya ibadah seperti Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Ya. Sebab Nabi tidak menyatakan negeri, dia perintah umum. Apa negeri yang ada ta'un, penyakit berjangkit, jangan masuk. Tak kira negeri apa pun. Jadi, ini contoh. Kita menggunakan i'tibar, kita menggunakan kefahaman. Ada qiyas ni, dia mesti ada furu', kejadian baru yang belum diketahui hukumnya. Bukan belum ada hukum, belum diketahui hukumnya. Yang kita tak tahu hukum lagi. Hukum ada asal. Asal tu ialah perkara, kejadian yang sudah diketahui, yang sudah pernah berlaku dalam zaman tasyri', zaman Nabi SAW. Dan yang ketiganya hukum asal, hukum bagi asal tadi yang telah ditetapkan oleh Al-Quran atau sunnah atau ijma'. Dan yang keempatnya ialah illah. Illah ni adalah sebab yang menyebabkan hukum asal tadi ada. Seperti kenapa arak diharamkan, kerana memabukkan. Ya. Lepas tu tiba-tiba zaman kita ni ada penggunaan dadah. Dia bukan cecair, dia makanan, ubat.
secara berlebih-lebihan yang menyebabkan rosak akal, maka kita ketahui bahawa hukum itu kita kiaskan. Ya, kerana dia bersamaan sebab, sama ada sebab itu sebab yang setara atau sebab yang kurang atau sebab yang lebih. Jadi qiyas itu ada dipanggil qiyas aula, iaitulah furu' lebih aula mendapat hukum daripada asal. Ada qiyas musawi, iaitu furu' dan asal sama, ya. Dan qiyas adna, iaitulah furu' lebih rendah daripada asal. Tapi kita nak kata qiyas ini dia ada autoriti ataupun iktibarnya di sisi syarak. Syarak tidak membuang qiyas dan tidak ada mazhab yang mu'tabar yang menolak qiyas, including Zahiriyah. Ini kita kena faham. Kalau orang kata Zahiriyah tak pakai qiyas, salah. Zahiriyah mereka tak pakai qiyas yang khafi, bukan qiyas yang jali. Bukan qiyas yang jali. Sebab itu dhabit sesuatu pendapat ulama itu dianggap syadz ialah an yakuna ar-ra'yu mukhalifan li nassi tanzilin aw hadithin sarihin fi ad-dalalah, ay yukhalifa nassan sarihan aw qiyasan jaliyah. Kata ulama, pendapat seseorang itu tidak diiktiraf, tidak diambil kira jika ia bercanggah dengan nas yang nyata, yang jelas dalalahnya, atau qiyas yang terang, yang nyata. Yang menyalahi qiyas yang nyata, pendapat yang menyalahi qiyas yang nyata adalah pendapat yang syaz. Dan sebab itu setengah orang dia kata mazhab Zahiriyah tak mu'tabar. Sebab apa tak mu'tabar? Sebab Zahiriyah tolak qiyas. Jadi bila dia tolak qiyas, mesti ada pandangan mazhab dia yang bercanggah dengan qiyas yang jali. Kita kata salah, sebab Zahiriyah tidak menolak qiyas yang jali. Ya, dia hanya menolak certain qiyas yang khafi seperti mafhum mukhalafah dan seumpama dengannya. Ya. Jadi ini kita kena faham dan insaf, ya. Sebab itu mazhab Zahiriyah mu'tabar kecuali bila dia menyelisihi nas yang jelas, ya, ataupun ijma'. Itu cerita lain lah. Tiga benda tadi, menyelisihi nas yang nyata atau ijma' yang qat'i atau ijma'an qat'iyah. Ijma' yang qat'i, ijma' yang pasti. Kalau yang menyelisihi itu ijma' yang zanni, itu tidaklah kita anggap pendapat itu syadz, ya. Tapi ijma' yang qat'i, ya, itu pendapat itu ditolak, tidak boleh dipakai. Jadi qiyas hukumnya dia diterima oleh para ulama. Sama ada dalam fiqh, hukum hakam amaliyah, maupun dalam hukum hakam ilmiah. Ini kita kena jelas, ya, bahawa dalam akidah juga diterima qiyas. Ya. Ada autoriti dalam akidah, dalam masalah iman, masalah usuluddin. Ya, ini sebagaimana dinaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan oleh Pak Syirazi dalam Al-Lumah, Al-Khatib adalah Al-Faqih Mutafaqih. Ya. Apa nama? Qiyas diterima dalam usuluddin. Ya. Namun qiyas ni ada jenis-jenisnya. Dalam usuluddin, apakah qiyas yang menjadi autoriti, apa yang tidak menjadi autoriti. Ini mesti kita faham. Dan untuk memahami perkataan musannif, dia kata laisa fi sunnati qiyas wala yudrabu lahal amsal. Perkataan wala yudrabu lahal amsal ini perlu difahami. Kerana ini musannif nak mengisyarat kepada firman Allah Ta'ala, fala tadribu lillahil amsal. Jangan kamu membuat perumpamaan, perbandingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud musannif rahimahullahu ta'ala dalam perkataan ini ialah
ada beberapa maksud. Yang pertama, tidak ada pada sunnah itu qiyas, yakni kita tak boleh menolak sunnah kerana mendakwa sunnah itu bercanggah dengan qiyas. Ya. Kita tidak boleh menolak sunnah. Yang pertama sekali, kita tak boleh menolak hadis yang sudah sahih atas dakwaan qiyas menyelisihinya. Dan ini adalah masalah yang pertama muncul dalam kalangan umat Islam, masalah percanggahan hadis dengan qiyas. Yang dipelopori gagasan ini oleh golongan ahlul ra'yi. Dan golongan ahlul ra'yi yang mereka nak maksudkan di sini adalah mereka nak kata, kalau kita jumpa hadis dan kita tak dapat nak pastikan kesahihan hadis itu kerana dia hadis ahad, ya, lalu kita dapati matannya, teksnya membawa makna yang bercanggah dengan qiyas, maka ia menjadi amarah, menjadi dalil, petanda bahawa hadis itu tidak sahih. That's what they mean by that. Ya. Bukan bermakna mereka menolak hadis yang sahih di sisi mereka. Inilah yang orang tak faham manhaj al-Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Kan? Ahli ra'yi bukan mereka menolak hadis dengan ra'yun semata-mata, tetapi hadis yang mereka tolak itu bagi mereka kalau dah bercanggah dengan qiyas, itu adalah petanda bahawa hadis itu dhaif atau la yathbut atau ada khata' pada riwayat. Ya. Namun pandangan ini disanggah oleh kumpulan muhaddisin kerana mereka mengatakan itu bukan ukuran. Kalau dah perawinya semua thiqah, semuanya bersambung sanadnya, dhabit, kita kena terima. Dan Imam Abi Hanifah juga, kalau hadis itu sahih di sisinya, pada penilaian sahih, dia juga tidak menolak. Sebab itu dalam mazhab Hanafi juga ada pandangan-pandangan yang mereka ini sebut sebagai mukhalifun lil qiyas. Betul tak dia sebut? Dia berkata ada hukum hakam yang kami fatwa ini menyalahi qiyas kerana ikut sunnah. Ada. Ya. Banyak dia sebut menyalahi qiyas tapi kita ambil kerana ikut sunnah. Ya. Di sinilah datangnya gerakan-gerakan daripada bermula zaman Imam Syafi'i radhiyallahu anhu nak membetulkan kefahaman bahawa hakikatnya hadis yang disangka oleh ahli ra'yi bercanggah dengan qiyas tidak bercanggah dengan qiyas. Ini yang dibuat oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah sebagai misal. Dia cuba nak mengharmonikan di antara nas yang disangka oleh golongan fuqaha ahli ra'yi sebagai bercanggah dengan qiyas. Dia berkata hadzal hadis jaa mukhalifan lil qiyas. Hadis ini datang mengisi qiyas. Bukan makna mereka tolak hadis demi qiyas. Kalau hadis itu sahih isi mereka berhujah dengan hadis dan mereka tinggalkan qiyas. Ya. Itu di sisi fuqaha ahli ra'yi. Tapi Ibn Taimiyah kata sebenarnya hadis yang disangka menyelisih qiyas itu tidak menyelisih qiyas yang sahih. Itulah diterangkan Syekh Islam Ibn Taimiyah. Dan perbincangan tentang hadis yang datang menyelisih qiyas ini adalah pada asalnya berlaku pada isu al-ahkam al-amaliyah. Hukum hakam amali. Hukum hakam fiqh. Dan khilaf itu berlaku sesama kalangan ahli sunnah wal jamaah yang mereka semuanya mengagungkan nas. Sama juga macam Imam Malik.
Ya, Imam Malik di antara pandangan beliau dalam hadis ialah menerima, mendahulukan amal ahli Madinah atas hadis ahad. Sebagai misal. Sedangkan Imam Malik adalah ahli hadis. Dan mungkin orang kata ini kesan daripada dia berguru dengan Rabi'ah Ar-Ra'i. Nah, ala kulli hal dia imam ahli hadis. Orang tak pernah anggap Imam Malik sebagai ahli Ra'i walaupun dia berguru dengan tok guru dia Rabi'ah Ar-Ra'i. Tapi Imam Malik dalam kaedah dia di antaranya ialah mendahulukan amal ahli Madinah atas hadis ahad. Apa makna di sini? Yakni kalau datang riwayat hadis yang tidak mencapai mutawatir, lalu Imam Malik mendapati penduduk Madinah daripada kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in tidak beramal dengan hadis tersebut. Tak diketahui ada orang di Madinah zaman salaf yang beramal dengan mazmun hadis ini. Maka di sini, di sisi Imam Malik yang menjadi petanda hadis ini ada illah. Sama ada tidak sahih, tidak sabit atau mansukh. Ya, atau dimansuhkan. Ya. Itu pandangan Imam Malik. Ya. Sama juga dalam pandangan fuqaha Hanafiyah lain pada qiyas, mereka ada masalahnya hadis bila rawi hadis menyelisihi riwayatnya. Dalam mazhab Abu Hanifah, bila kena jelatan anjing, basuh 3 kali. Pasal dia berkata yang ni yang diamalkan oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah adalah orang yang meriwayatkan hadis. Hadis apa? Hadis sertu tu diriwayatkan apa? Tapi Abu Hurairah tidak sertu, dia berkata. Jadi macam mana? Dia riwayat tapi dia tak beramal. Takkan kita nak kata dia menjanggahi riwayatnya sendiri. Jadi maknanya mesti dia ada tahu something. Boleh jadi riwayat tadi tu telah dimasukkan. Jadi fuqaha ahli ra'i berpegang dengan bima idza khalafa ar-rawi riwayatahu fal'ibratu bima ra'a la bima rawa. Dia berkata bila rawi menyanggahi riwayatnya, tidak beramal dengan riwayatnya sendiri, maka yang kita pegang ialah pendapatnya bukan riwayatnya. Ada hadis kata dah dia mungkin terlupa riwayatnya sendiri. Dia kata ada kemungkinan tak? Ada. Ada kemungkinan. Dan rawi itu pula tak maksum. Yang maksum ialah riwayatnya daripada Nabi SAW. Jadi boleh jadi dia terlupa atau dia ada ijtihad yang kita tak perlu ikut. Ya. Maka ahli hadis kata idza khalafa ar-rawi riwayatahu fal-ibratu bima rawa la bima ra'a. Sebagai misal. Ya. Maka ahli hadis akan ikut riwayat bukan ikut perbuatan perawi. Ya, dan ini benda-benda yang perlu diperincikan dalam banyak perbincangan usulul fiqh. Bagi orang yang mengaji usulul fiqh, rakan-rakan, sahabat-sahabat daripada fakulti pengajian Islam, sama ada yang belajar syariah, usuluddin, ya, belajar benda ni. Dan dia sangat baik untuk memahami ya, bagaimana kaedah-kaedah ulama dalam mengeluarkan hukum. Ya. Jadi poinnya di sini ialah sunnah kalau ianya telah sahihah, sabitah, telah menjadi ijma' ahli sunnah. Ra'yiyuhum wa athariyuhum, sama ada daripada kem ra'yu maupun kem athar, kesemuanya telah bersepakat bahawa hadis sahih muqaddamun ala al-qiyas, didahulukan atas qiyas. Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Hadis kalau dah sabit sahih, maka kita mendahulukannya atas qiyas. La ijtihada fi mawridin nas. Di antara kaedah dalam qiyas ialah tidak ada ijtihad, tidak ada qiyas apabila datangnya nas. Ya. Itu satu. So itu makna yang pertama, laisa fi sunnati qiyas. Yang kedua,
Sunnah cara ambilannya adalah dengan riwayah, dengan khabar. Kita tidak boleh istinbat sunnah Nabi berdasarkan akalan kita. Ya. Contoh kesalahan dalam perkara ini. Ada golongan nak mempertahankan lafaz niat ketika solat. Benda tu benda khilaf, tak apalah. Tapi cara pertahan tu kadang-kadang tak betul. Dia kata, walaupun tidak ada riwayat hadis, tapi Nabi SAW sebut lafaz niat ini, walaupun tak diriwayatkan. Sebab apa? Sebab dia kata melafazkan niat lebih afdal, lebih sempurna daripada tidak melafazkan. Dan Nabi sentiasa buat perkara yang afdal. Maka natijah daripada qiyas ini ialah Nabi melafazkan niat. Dia kata, melafazkan niat lebih sempurna daripada tidak melafazkan niat. Itu dia punya mukadimah dia. Kan? Dan Nabi SAW sentiasa melakukan yang afdal. Nabi tak buat benda yang tak afdal, dia kata. Maka Nabi melafazkan niat. Walaupun tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi melafazkan niat. Maka kaedah ini adalah salah. Sunnah tidak boleh dihasilkan dengan kita mendakwa Nabi buat itu, Nabi buat ini, ya, dengan berdasarkan istintaj akli daripada mukaddimat. Tidak betul. Ya. Tetapi boleh jadi ada benda Nabi tak buat, tapi benda tu tak bercanggah dengan sunnah Nabi SAW yang lain. Dari sudut ianya sunnah qauliyah atau ianya sunnah taqririyah. Ya. Jadi ini kita kena perhatikan. Ya. Maka cara istinbat sunnah dengan macam ni tidak betul. Sunnah mabnaha ala riwayah, la ala rawiyah. Sunnah dibina di atas nukilan riwayat daripada rawi ke rawi. Bukan secara istintaj akli, penghasilan akal. Jadi ini kita kena faham. Ya. Baik. Bahkan ada di kalangan mereka yang terjebak dalam bid'ah, dia berkata boleh buat hadis palsu kalau kita yakin benda tu sahih secara qiyas. Ini tak betul. Dia berkata kalau sabit qiyas, idza thabata al-qiyas sahha al-isnad. Bolehlah kita menyandarkan kepada Nabi, kita buat hadis seolah-olah benda tu adalah musnad. Ini tak boleh, ini salah. Babari kata walaysa fi sunnati qiyas. Ini adalah bentuk dia buat qiyas, lepas tu dia berkata qiyas ni sahih. Dan setiap yang sahih mesti datang daripada Nabi SAW. Lalu mereka tak kata ini qiyas, dia berkata Nabi SAW kata, atau Nabi SAW buat, atau Nabi SAW arahkan. Ini ataupun larang. Ini tak betul. Ini tak betul. Ya. Tak boleh kita buat qiyas. Qiyas kita sahih, ya silakan anda berhujah dengan qiyas anda. Jangan disandak kepada Nabi SAW. Kerana bila kita sandak kepada Nabi, kita sandak kepada Allah Ta'ala. Bahawa dia ni wahyu daripada Allah. Dan itu berat. Ya, itu berat. Tak sama hukum yang datang secara wahyu daripada Allah dengan hukum yang kita faham daripada secara qiyas terhadap kalam Allah dan Rasul. Dari segi otoritinya tak sama. Ya. Sekarang ni berbeza mazhab yang empat ini, berbeza pada masalah-masalah qiyas, masalah kefahaman. Tidak ada perbezaan pada nas yang munazzal. Nas yang diturunkan oleh Allah dan Rasul yang sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Nabi yang Nabi ucapkan. Ini tidak ada khilaf. Tak berlaku khilaf.
Khilaf ialah pada memahami kelaziman nas yang merupakan termasuk dalam makna qiyas yang lebih luas, yang kita kata namanya sebagai ijtihad. Ya. So kita kata tadi, maksud tidak ada qiyas pada sunnah ni ialah tidak ada qiyas, tidak boleh menolak sunnah yang sabit, yang jelas, yang sarih, yang qat'i dengan qiyas yang zanni. Dan tidak ada percagahan di antara qiyas yang jali dengan sunnah yang qat'i. Tak mungkin ada percagahan. Ya. Kerana dua benda yang qat'i tidak akan bercanggah. Dan yang kedua kita kata, tidak boleh kita mereka-reka sunnah yang tidak ada riwayatnya berdasarkan qiyas yang sahih. Tak boleh kita reka riwayat sedangkan tidak ada riwayat beralasan dengan benda tu sabit secara qiyas. Tak boleh. Ya. Dan maksud yang ketiga, yang lebih khusus ialah kalau kita faham perkataan Al-Barbahari ini pada konteks yang dia nak maksudkan sunnah ini adalah isu-isu akidah yang merupakan perkara ghaib. Sifat Allah Ta'ala, sifat malaikat, sifat syurga, neraka, apa semua benda-benda ghaib. Dan selari dengan firman Allah, fala tadribu lillahi al-amthal. Jangan kamu mengada-ngadakan perbandingan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang dimaksudkan dengan qiyas yang dilarang di sini ialah al-qiyasu asy-syumul, qiyasus syumul dan qiyas at-tamthil. Qiyas terbahagi kepada tiga dari sudut afradnya, dari sudut benda yang masuk ke bawah qiyas. Dari segi persamaan antara asal dengan furu' tadi. Kita sebut ada qiyas aula, qiyas musawi, qiyas adna. Qiyas musawi dengan adna ini dapat dikategorikan dalam dua qiyas, namanya qiyas syumul dan qiyas tamthil. Qiyas syumul ni qiyas yang biasa dipakai oleh ahli mantiq. Seperti dia berkata, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Hadha syarab muskir. Natijahnya, hadha syarab haram. Ya. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Dan setiap khamar adalah haram. Minuman ini, katalah kita ada satu minuman. Minuman ini mabukkan. Maka minuman ini arak. Dan arak itu haram. Maka minuman ini haram. Syumul. Kullu hadidin yatamaddadu bil hararah. Setiap besi mengembang bila panas. Lepas tu kita kata, hadha syai' hadid. Benda ni besi, contohlah. Benda ni besi. Dekat tangan saya ni besi. Maka natijahnya kita kata, hadha syai'u yatamaddadu bil hararah. Benda ni akan mengembang kalau dia kena panas. Faham tak? Ini namanya qiyas syumul. Orang yang belajar mantik mungkin dia faham qiyas syumul. Kemudian kita ada qiyas tamthil. Iaitulah hadza mithlu hadza. Benda ni seperti benda ini. Dia sama. Qiyas syumul dengan qiyas tamthil hakikatnya sama. Cuma cara sebut je beza.
Kalau besi tadi, kita kata ini besi. Maka benda ini seperti besi. Dia mengembang apabila panas. Kerana besi mengembang bila panas. Kalau kita kata, benda ini dibuat daripada besi. Maka benda ini seperti besi juga, dia mengembang ketika panas. Dia ada kalimah mithil, seperti, seumpama. Ya. Dan dua qiyas ini tak boleh kita pakai pada Allah Ta'ala untuk dibandingkan dengan makhluk. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam menjelaskan tentang dirinya, tentang zatnya, tentang nak bagi kita faham tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, Allah menggunakan qiyas. Mengqiyaskan apa yang tidak nampak kepada apa yang nampak. Qiyasul ghaibi ala syahid. Mengqiyaskan apa yang nampak kepada apa yang tidak nampak. Ya. Suatu Tuhan suruh perhati kejadian alam. Kerana kejadian alam ni walaupun kita tak nampak Tuhan, tapi kita boleh tahu sifat Tuhan. Alam yang teratur menunjukkan dia adalah ciptaan Tuhan yang bersifat maha bijaksana, maha ilmu, maha berkehendak. Kerana berdasarkan pengalaman kita pada diri makhluk, kita tahu makhluk, kalau kita tengok satu benda dibuat oleh manusia, begitu cantik, begitu satu lukisan, begitu cantik, begitu indah, kita tahu bahawa pelukis ini seorang yang mahir, orang yang pandai, orang yang bijak, ada ilmu tentang lukisan. Kita jumpa satu arca, replika yang begitu cantik, terukir, terpahat. Kita tengok satu rumah indah, decoration dia begitu cantik, begitu kemas. Kita tahu bahawa dekorator itu, orang yang mendekorate rumah itu adalah orang yang pandai, orang yang cerdik, orang yang ada kepakaran, keahlian. Betul tak? Berdasarkan pengetahuan kita tentang keadaan makhluk ini, ya, maka kita faham bahawa Allah Ta'ala juga lebih berilmu, lebih bijaksana. Tetapi Al-Quranul Karim dalam melakukan qiyas ghaib atas syahid ini, dia menggunakan qiyas al-awla, qiyas yang lebih utama. Ya. Qiyas yang utama. Al-qiyasul awla. Yani Allah lebih utama dengan sifat sempurna yang ada pada makhluk. Disebut kaedahnya, kullu kamalin yumkinu an yathbuta lillahi ta'ala yumkinu ittisafuhu billahi ta'ala fallahu awla wa akmal wa ahra bidzalikum as-sifat, bitilkum as-sifat. Ya. Apa sahaja kamal, sifat sempurna yang sabit bagi makhluk, sedangkan makhluk mendapat sifat itu bukan kerana dirinya, diberi oleh Allah, maka sifat itu tentulah Allah lebih sempurna, lebih layak. Ya. Makhluk ada pendengaran, penglihatan. Pendengaran dan penglihatan ni sifat sempurna. Kita tahu makhluk yang mendengar dan melihat lebih sempurna daripada makhluk yang tidak mendengar dan tidak melihat. Macam mana kita makhluk boleh ada pendengaran dan penglihatan? Kerana kita diberi oleh Allah Ta'ala pendengaran dan penglihatan. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa shafatain wa hadainahu an-najdain. Huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Jadi kalau kita faham begitu, maka Allah Ta'ala tentulah lebih utama untuk dia mendengar dan melihat.
Kerana dia adalah yang paling sempurna. Dan kaedah juga disebut, dia kata wahibul kamal aula bil kamal. Yang memberikan kesempurnaan kepada seseorang, maka dia lebih layak untuk sempurna lagi. Kerana faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tak ada sesuatu tidak beri kepada orang lain. Ya? Berbeza dengan kekurangan. Kekurangan ialah tidak memberi. Jadi boleh jadi Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Tapi dia tidak menjadikan satu-satu makhluknya mendengar dan melihat. Kerana asal makhluk adalah adam, tidak ada. Asal makhluk adalah adam, tidak ada. Sehingga Tuhan mengadakan dia. Tuhan asalnya ada dan tidak mungkin tidak ada. Senantiasa ada ia. Ya? Jadi ini cara Al-Quranul Karim dalam memperkukuhkan hujah. Ya? Sebagai misal dalam ayat Quran, kita boleh baca sedikit di sini. Allah sebut tentang kaum Ad. Dalam surah Fussilat ayat 15. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Adapun kaum Ad, mereka menyombong, membesar diri di muka bumi tanpa sebarang hak untuk melakukan perkara tersebut. Seraya mereka berkata, siapakah yang lebih kuat daripada kami? Dia berkata, tak ada dah lagi kuat daripada kami. Kata Allah Ta'ala, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak tahu bahawa Allah yang mencipta mereka lebih kuat daripada mereka? Ashaddu minhum quwwah. Ini dia panggil qiyas aula. Kalau kaum Ad begitu kuat, daripada mana mereka dapat kekuatan? Daripada Tuhan yang mencipta mereka. Kalau Tuhan yang cipta mereka jadi kuat, tentulah Tuhan itu lebih kuat. Betul tak? Wa kanu bi ayatina yajhadun. Mereka dengan ayat-ayat kami mereka ingkar. Tak mau iktiraf, sedangkan dah jelas. Ya? Jadi Allah Ta'ala menggunakan qiyas aula dalam mengisbatkan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisbatkan perkara-perkara akidah, hari akhirat, hari kiamat terutamanya, menggunakan qiyas aula. Ini takrir Syekh Islam bin Taimiyah rahimahullah dalam banyak buku-buku beliau, antaranya Aqidah Wasithiyah boleh rujuk. Tetapi kita tak boleh pakai pada hak Allah Ta'ala qiyas syumul yang mana afrad qiyasnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tak boleh lah. Tuhan dengan makhluk, mana boleh kita bubuh sama rendah, sama tinggi. Ya, tak boleh. Laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ya. Demikian juga qiyas tamsil pun sama juga. Ya. Tidak boleh kita buat qiyas tamsil antara Allah dengan makhluk. Tapi maknanya di sini antara Tuhan dengan makhluk. Adapun Tuhan pada sifat Tuhan dengan sifat Tuhan yang lain, kita boleh buat qiyas syumul atau qiyas tamsil. Ya, kalau kita kata Allah menciptakan kaum Ad menjadi kuat, maka tidak mustahil Allah menciptakan juga bangsa yang lain juga kuat. Ada bangsa lain juga yang kuat. Harus
Harus. Ya, ini qiyas sifat Allah dengan sifat Allah. Boleh kita buat syumul dan tamthil. Yang kita bincang sini, mengkiaskan Allah dengan makhluk. Ya. Jadi, qiyas Allah dengan makhluk tidak boleh dibuat melainkan secara qiyas aula. Bahawa Allah lebih utama, lebih hebat, lebih agung, lebih tinggi daripada makhluknya. Lebih sempurna daripada makhluknya. Sebab itu Tuhan kata tidak ada satu pun yang setara dengan Allah dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ayat ni nak isbat kata Allah mendengar dan melihat dengan pendengaran dan penglihatan yang lebih sempurna, yang lebih tinggi, yang tidak setara dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Ya. So itu makna tidak ada qiyas, tidak dibuat la yudrabu laha al-amsal. Ya. Tidak boleh kita buat qiyas yang menyamatarakan Tuhan dengan makhluk. Masalah ahli kalam kata, kalau Tuhan istiwa di atas arash, kalau arash ini musnah, maka Tuhan boleh jatuh. Dia kata. Na'udzubillahi min dhalik. Ini qiyas tamthil, qiyas syumul. Mana yang boleh samakan istiwa Tuhan di atas arash dengan istiwa raja di atas singgah sananya? Kalau singgah sana dia kursi kaki patah, raja jatuh terkelepok. Memanglah dia makhluk. Makhluk bila dia duduk di atas sesuatu, maka dia berhajat kepada yang di bawah untuk menampung dia. Ya. Tapi Tuhan tidak berhajat. Tuhan melakukan istiwa bukan kerana dia berhajat kepada arash, tapi kerana menzahirkan keagungan dan kebesarannya. Dan dalam kalangan makhluk kita dapati bukan semua makhluk yang berada di atas berhajat kepada yang di bawahnya. Awan di atas daripada bumi, tapi awan tidak berhajat kepada bumi. Bumi tak menampung awan. Langit di atas daripada tanah, daripada bumi, tapi bumi tidak menongkat langit. Ya? Langit tidak berhajat kepada yang di bawah. Kalau dalam kalangan makhluk Tuhan pun ada sesuatu makhluk itu berada di atas makhluk yang lain, tapi dia tidak berhajat kepada makhluk di bawah, bagaimana mungkin kita boleh mendakwa Tuhan berhajat kepada makhluknya? Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ini contoh qiyas syumul yang salah, yang diguna pada hak Allah Ta'ala dalam kalangan ahli kalam dan falsafah. Ha? Jadi kita tak boleh samakan sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Dia berkata kalau Tuhan ada sifat sekian, maka melazimkan sekian. Tidak betul. Ya. Kerana kelaziman yang mereka sebut itu bukannya kelaziman bagi hakikat sifat, tapi dia lebih kepada kelaziman berdasarkan mausuf. Lazim sifat ni ada dua. Lazim yang memang lazim kepada sifat sebagai maknanya, dan lazim sifat kerana mausufnya, kerana zat yang bersifat dengan sifat tersebut. Jadi biasanya mereka ini menyamakan kelaziman sifat yang ada pada Tuhan dengan kelaziman sifat yang ada pada makhluk kerana kelaziman mausuf, bukannya kelaziman sifat. Ini salah. Ya, ini mungkin kita akan perincikan lagi nanti bila datang pada masalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Jadi sebab itu dia kata wala tuttaba'u fiha al-ahwa, dan tidak diikuti pada sunnah itu hawa nafsu. Sunnah bukan apa yang kita rasa kita seronok, kita suka, kita kata ni sunnah. Apa hal kita tak suka, kita kata ni bukan sunnah. Bukan macam itu je. Sunnah datang untuk menyelisihi hawa nafsu. Ya.
Dan beliau katakan di sini, wahwa sunnah itu ialah at-tasdiqu bi athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin, tanpa kaifiyah. Yakni apabila perkara itu datang, jangan kita mempertikaikan. Ya. Kenapa? Kenapa Nabi cakap macam ni? Kenapa diberi hukum? Tak boleh. Kita tak boleh i'tirad pada hukum Allah Ta'ala dengan kenapa dan bagaimana. Ya. Jadi ini menegaskan lagi maksud musannif di sini ialah yang datang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala. Kita tak boleh tanya tentang sifat Allah kaifa. Bagaimana? Ya. Kerana bagaimana bagi Allah Ta'ala itu ghairu ma'qul. Akal kita tak mungkin dapat menyingkapnya. Ya. Jadi ini kita kena faham. Ya. Dan dia kata wala syarhin, dan tanpa syarahan. Apakah tak boleh syarah hadis? Boleh syarah hadis. Jangan pula nanti orang faham, dia baca sini kata, ha tengok. Barbahari mufawwidah. Pasal tak bagi syarah makna hadis. Tak. Ya. Ulama salaf, mereka beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menafsirkan setiap patah perkataan Al-Quran. Kenapa? Kerana bukan semua perkataan Al-Quran sahabat berhajat untuk ditafsirkan kepada mereka. Maknanya kerana mereka orang Arab, Arab aqhah. Secara asalnya Al-Quran turun dengan bahasa percakapan mereka sehari-hari. Maka yang perlu diperjelaskan ialah apa yang menjadi kemuskilahan pada mereka. Ya. Seperti bila turun, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang Arab sahabat bila dengar perkataan siam, dia faham tak puasa tu tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh jima'. Dia faham je oi, pasal depa kenal puasa, depa ada puasa. Orang Arab jahiliah puasa hari Ashura, depa puasa, depa tahu makna saum, makna siam. Cuma yang nak diperjelaskan ialah kaifiat yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW, itu pada bulan Ramadan, daripada terbit mata fajar sampai tenggelam matahari. Ya. Dan tambahan-tambahan perkara yang dilarang. Itu sahaja. Ya. Itu sahaja. Sebab itu bahasa mereka, mereka faham makna saum. Ya. Mereka faham makna salat. Kerana salat itu mereka daripada asalnya syariat Nabi Ibrahim AS. Dan syariat Nabi Ibrahim ada berdiri, ada rukuk, ada sujud. Jadi mereka tahu salat ni adalah satu ibadat yang terkandung padanya berdiri, rukuk dan sujud. Itu esensi salat, berdiri, rukuk dan sujud. Sebab tu ini 3 rukun yang datang dalam Quran. Wa qumu lillahi qanitin warka'u warka'u ma'ar raki'in wasjudu lillahi wa'budu. Ya. Datang dalam Quran rukun salat ialah berdiri, rukuk dengan sujud. Ya. Ini 3 perkara yang diketahui bila sebut salat, inilah dia salat. Okey. Cuma yang perlu diperincikan ialah pergerakan-pergerakan tambahan yang lain. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi tak perlu syarah definisi salat. Macam kita belajar fiqh hari ni. Salat ialah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, mukhtatamatun bitaslim, maqrunatun bin niyah. Tak perlu. Tak perlu. Kerana mereka faham maksud salat. Ya. Jadi ulama salaf mereka dalam rangka mengagungkan nas, tidak perlu kita
mentafsirkan, mensyarahkan benda yang dah jelas. Sebab itu ulama salaf menggelar ahli bid'ah sebagai ahli kalam kerana mereka suka berjela-jela. Benda yang dah faham pun mereka nak explain lebih lagi. Nak mencari definisi lagi. Nah, itulah menyebabkan mereka dicela. So makna wala syarhin di sini ialah apa yang sudah jelas tidak perlu diperjelaskan. Dan sifat Allah Ta'ala dari segi makna dah jelas. Yang tak jelas apa dia? Kaifiat. So kalau kita nak mensyarahkan sifat Allah Ta'ala, apa yang tinggal? Makna kita tak perlu syarah pada golongan sahabat, tabi'in, tabi'in orang Arab. Dia pun tak perlu disyarahkan lagi maknanya, dipahami. Yang tinggal ialah kaifiat. Jadi kalau kita nak pergi syarah juga sifat Allah Ta'ala, kita akan mensyarahkan kaifiat. Jadi sebab itu ulama salaf tidak suka. Kan? Dia pun kata, qira'atuhu tafsiruh. Bacaannya ialah tafsirannya. Pasal apa nak tafsir apa lagi? Benda dah terang, benda dah jelas. Tak perlu tafsir lah lagi. Kan? Kalau hang minta benda yang dah jelas untuk ditafsirkan, itu maknanya engkau minta something else. Bukan yang kau nak faham makna itu. Kau nak lebih daripada itu, yang itu bahagian yang tak boleh kita ceroboh. Faham tak? Inilah maksud perkataan-perkataan ulama salaf yang semacam ini. Yang kita kena fahami. La yuqalu lima wa kaif. Tidak dikata kenapa dan bagaimana. Tidak dicabar. Kenapa Tuhan suruh buat itu. Tanpa, tidak boleh kita mencabar keputusan Tuhan Azza wa Jalla. Tayyib. So itulah yang kita dapat ambil hari ini. 17.5. Kita berhenti dekat perenggan yang ke-9. Dan insya-Allah kalau tidak ada aral yang melintang, kita sambung pada minggu hadapan masuk perenggan yang ke-10 dan ke-11. Itulah berbicara tentang masalah ilmu kalam. Masalah ilmu kalam. Apa hukumnya, kedudukannya, ada tak kalam yang betul, ada tak kalam yang tak betul, apa kalam itu ada betul tak betul, itu semua insya-Allah kita akan ulas pada kelas yang akan datang dan mungkin akan makan masa, akan mengambil 2 atau 3 kelas untuk menghuraikan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan semuanya diberikan kefahaman dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. So kalau tidak ada apa-apa soalan, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.